secara kita semalam seperti yang kita bincangkan, Bank of Canada mengekalkan kadar faedah pada 0.25. Yang berubahnya adalah kenapa kita nampak kadar dolar melonjak semalam. Kita ada dua benda. Yang pertama adalah dia nak mula kurangkan pembelian bond. Kita dah bincangkan benda tu pada starting pada minggu lepas, kita dah sebut minggu ni pun kita ulang balik. Bank of Canada dijadual untuk mengurangkan pembelian bond. Saiz pembelian bond akan dikurangkan kepada 3 bilion Kanada dolar mulai minggu depan. Ni adalah program yang dibuat secara mingguan. Jadi mingguan, pada minggu depan dia akan mula cuma satu minggu tu membeli sehingga 3 bilion dolar seminggu. 3 bilion Kanada dolar seminggu. Itu nombor satu. Yang kedua adalah kepada jangkaan oleh Bank of Canada bahawa ekonomi Kanada dijangka akan kembali kepada full potensi dia. Potensi full dia mulai minggu tahun depan. Sebelum ni dijangkakan pada tahun 2023 baru ekonomi tu pulih. COVID-19 berlaku, ekonomi jatuh, dan Bank of Canada menjangkakan sebelum ini 2023 baru pulih. Cerita dia, apa yang dikatakan malam tadi, awal sikit. Tahun depan dah okey dah. Tu maksud dia lah. Zatul, webinar Zul pukul berapa? Zaki. Okey. Zaki saya rasa pun kena refresh balik. Kena refresh balik anda punya ni. Kejap, saya type dalam ni dulu refresh balik. Okey, jadi itu yang Bank of Canada, itu yang kita nampak kenapa Canada dollar, perbezaan daripada sudut polisi ni. Bank of Canada menjangkakan bahawa ekonomi itu dah pulih, dah mula on track dan semakin cepat daripada jangkaan sebelumnya, dan itu yang menyokong kepada Canada dollar untuk semasa. Kita juga tumpuan pada hari ini adalah kepada ECB. ECB dijangka sama je. Saya tak jangka dia buat apa-apa lain. Dijangka mengekalkan kadar faedah main refinancing rate dia pada 0%. Dijangka akan melihat kepada pemulihan ekonomi, but dia akan kata bahawa everything will be back, akan bergantung kepada how usaha menangani COVID-19 tu. Sebabnya kalau jumlah kes naik balik, itu boleh menyebabkan lockdown lebih lama berlaku. Itu yang kita ada untuk hari ini. Sekali lagi, kepada unemployment claim US, angka sebelum ni adalah lebih positif. Maksudnya jumlah mereka yang menganggur, yang hilang pekerjaan nampaknya berkurangan. Tapi untuk data malam ni, market menjangkakan yang lebih tinggi. Okey. Esok yang besar, PMI. Ni kalau anda nak tengok market meriah besok. Pada jam 3 waktu sesi kita tengok benda-benda ni. Esok. Okey, secara besarnya sentimen hari ini lebih positif. Kita ada untuk Topix dan juga untuk Nikkei pada sesi Asia. Selepas semalam lebih lemah, hari ini melonjak balik. Naik lebih 2% untuk Nikkei. Topix juga adalah lebih positif. DAX dijangka dibuka lebih tinggi. FTSE juga dijangka dibuka lebih tinggi untuk ni. Jadi futures menunjukkan bahawa pasaran adalah lebih positif dan dijangka akan berlanjutan sehingga sesi US pada malam nanti. Okey, jadi kita lihat dulu apa yang ada dekat chart. Okey, jadi nampaknya kita masih lagi extend. Ini masih dalam wave. Ini masih dalam satu. Sekejap Okey, ni dah batalkan dia punya David. Okey, ini adalah merupakan setakat ini wave 5 setakat ini. Setakat ini wave 5. Adakah saya interested nak trade dia? Tak. Kalau satu tu breakout sini, dan kita trade. Okey, kalau ini berlanjutan naik
Okey, setakat ni ini kawasan dia. Okey, ini adalah untuk US 500. Masih dalam struktur yang sama, belum ada reset. Okey, dan kita dijangka akan buat correction. Trade dia sekiranya hanya jika satu tu breakout atas, baru ada trend. Baru struktur ni ada trend. Kalau dia breakout di sini, trade dia kalau dia buat benda ni, 1, 2, 3, 4, mana tahu dia break ni 1, 2, 3 anda boleh cari long. Kalau dia break, kalau dia tak break jangan. Okey, kalau dia kat sini 1 balik 2 tak ada apa-apa. Okey. S&P 500 saya tak interested pada waktu pada semasa. Pada semasa tak interested. So kalau dia break out, then kita interested. Sekarang tak interested. Asalkan anda tak short dia. Selagi anda tak short dia, anda okey. US 30 pun sama. So anda tengok kalau dia break out atas ini, then anda cari peluang. 1, 2, 3. Lain daripada tu tak. Ini mungkin extend lagi. Kita tengoklah apa yang berlaku. Okey. Itu untuk US 30 Dow Jones. Kejap. Saya tengah tunggu package, jadi kena tengok kepada message. Okey, itu untuk ni US 100. Sayang position kita hampir nak cecah tapi tak sampai. Ini adalah apa yang kita tunggu sebelum ni. Tak cecah tapi tak sampai. Ini adalah apa yang kita tunggu sebelum ni, tapi dia tak cecah hampir. Saya kalau dia pergi macam ni, saya tak tekan. Kan? Kita bincangkan benda ni kan, Ruslan, pada hari Isnin ke hari apa kan. Germany DAX kita kena stop loss, tapi ini yang kita tunggu next untuk ganti dia. Tapi ini terus pergi. Tak boleh buat apa. Ini dah sampai 50%. Anda trade dia sekiranya dia buat double. Ini buat double. 1, 2, 3 dia naik, tak break atas ni. 1, 2, 3 kita trade dia. Kalau dia buat double, sama juga dengan ni. Sama dengan US 30 Sekiranya dia buat double, turun daripada semasa. Kalau dia turun daripada semasa, kalau dia terus break ke bawah, dua tempat anda boleh cari peluang untuk entry. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan terus turun. Kalau dia buat macam ni, kita trade dia. Lain daripada tu, anda tak trade dia. Sama ada anda trade dia kalau dia break out, pull back, ataupun dia buat double. Then anda trade dia. Okey? Lain daripada tu, dalam ni jangan trade dia. Asalkan anda tak pergi short dia, anda okey. Faham Ustaz? Biarpun tak entry, kita tak loss dengan entry. Loss dengan Germany DAX 30 tu tak boleh buat apalah. Connector tak nampak. Okey? So ini adalah kita trade cuma dua keadaan. Sama ada ini berlaku. Kalau ini berlaku, dia akan buat correction yang besar. 4. Ini correcting yang besar, the whole thing. Kalau yang merah ni berlaku, ini adalah 4 ataupun even 4 yang merah. Tak kisah. Apa pun kalau dia buat double, kita enter. Kalau dia buat breakout, anda enter bila dia correcting yang lebih besar. Dua keadaan. Dan baru ada trend. Okey? Sama dengan US 100 dia. Kalau dia 1, 2, 3, 1, 2, 3 naik, lepas tu tak, dia turun bawah balik, kita enter. Tunggu dia breakout bawah ni lah. Tunggu breakout 4 dulu. Okay. Sama dengan DAX, sama. Everything sama. Ni kalau dia naik lagi, dan anda naik dan turun. Kalau dia naik dan turun, ini adalah A, B dan C. Nampak? Kalau dia naik dan turun balik, kita trade. Kalau dia terus break kat sini, anda tunggu dia betulkan the whole structure ini. Sebab kita ada
momentum sequence 4. Okay, kalau dia turun, kita trade with 4 ni. Itu pilihan. Don't worry, takut terlepas entry, tak ada benda tu. Tak ada. Okay, ini adalah untuk DEX. Topik melonjak, kita ada lonjakan dekat Nikkei lebih 2% pada sesi Asia tadi, ditutup lebih tinggi, tapi ini bukan tempat entry sebab satu ni bukan higher high. Trade dia kalau ini berlaku 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, dia breakout kecil macam ni, anda nampak memang nampak 5. Breakout 1, 2, 3, anda trade dia. Ini syarat dia. Trade dia kalau ini berlaku. Oops. Trade dia cuma kalau ini berlaku. Ini breakout. Kita ambil Fibo. Breakout ni tak sampai 100%. Then anda trade pullback dia dekat sini. Stop loss 1618. TP adalah kepada ni. Faham? Buat itu je. Ulang-ulang buat benda tu je. Tak ada trend, anda tak trade dia. Itu 80% punya winning rate tau. Okey, momentum sequence dia rendah sikit. Momentum sequence winning percentage dia rendah. Incomplete sequence percentage dia tinggi. Tapi momentum sequence kalau dia pergi dan fahamkan apa momentum sequence. Momentum sequence ni Rosan, apa beza dua tu? Momentum sequence macam ni kan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ini buat 1618 kan. 2 ni. Sini buat 1618 kan. Dan kita menjangkakan sini 3 kan. Dan anda trade wave 4 Okey. Let me give you another alternative untuk ini. Dan kenapa momentum sequence dia boleh pergi lagi jauh dan kalau dia betul pergi dia jadi lebih reward dia lebih tinggi. Kalau market tu trending, wassalam memang. Ini 1, 2. Instead of ini 3, ini 1, 2. Faham tak? Ini pergi jauh. Instead of dia 3, dia boleh jadi 1, 2. Dia jadi snake yang market dah nampak dia macam ni. Ada masa kan? Itu jarang dapat. Tapi kalau dapat kita riding dia, wah. Anda tahu benda tu, sekiranya kita ada RSI yang buat high, dan belakang ni tadi, ingat, kalau kita jangka ini 3, 4, 5, dan 5 dia menghampiri 0.618, apa yang kena ada dekat kawasan ni? Ni selalu satu benda yang saya nak kongsikan kepada anda. Kita belum sentuh mendalam untuk ni. Apa yang kena ada antara 3 dengan 5 ni? Apa yang kena ada kat situ? Divergence. Kan? Anda kena nampak RSI dia divergence. Apa jadi kalau anda tengok RSI dia break up. Anda tak ambil TP kat sini. Anda akan kira TP baru 1, 2. Faham? Anda akan kira TP baru incomplete sequence ke atas. Kalau anda dapati RSI dia membatalkan divergence belakang, anda akan ambil TP dia, anda ambil 1, 2 ke atas. Itu sebabnya bila buat momentum sequence dia akan banyak kena BE, kena stop loss, dia pergi tak jauh kan. Yes. Kalau RSI dia buat high baru, anda satu saya letakkan momentum sequence sini kosong, tak ada TP.
Kalau dia extend dan kita dapati wave 3 dia 1618, dia do extend, kita akan ambil TP based on ini. 1, 2, 3 ke atas. Itu dia. Jadi kalau dia hit big, dia hit besar. Ini bukan tak berlaku, ini berlaku. 1, 2, 1, 2. Itu saya write tahun 2016, Palladium. Palladium itu yang kita nampak dalam Palladium. Palladium pun. Lepas ni kita tengok, remind saya, lepas ni kita tengok Palladium. Kenapa kita nak tengok Palladium dan kenapa it is important kepada sekarang. Okey. Ini JP225. Jadi trade dia sekiranya itu tadi berlaku. Satu extension, complete wave, lepas tu breakout. Pada waktu ni tak ada. Waktu ni dia sideways market, tak ada apa-apa. Dia belum confirm. Ingat, dalam trading, dalam technical, bila kita katakan market to reverse, dia kena confirm. Katalah dia turun macam ni, macam Nikkei ni kan. Bila kita kata reversal berlaku, reversal adalah bila ini berlaku kan. Anda tengok dekat chart, orang kata benda ni. Dan anda take dia macam ni kan. Pernah nampak tak benda macam ni? Dalam buku kan. Baru kita trade. Tapi berapa kali yang anda masuk kat sini, dia jatuh terus. Pergi tengok berapa Fibo dia. Kalau dia sini sampai 100, jangan masuk. Kalau dia belum sampai 100, then kita ada potensi untuk ada ruang dia untuk ni. Faham? Sebab itu kita gunakan incomplete sequence. Jangan nak reversal sangat. Nampak macam ni terus reversal. Kira dulu dia habis ke tak. Okey, yang ni Jadi anda nak tengok dia buat seperti saya sebut tadi lah. 1, 2, structure dia 1, 3, 4, 5. Maksudnya yang kat sini itu maksud dia tau. Dalam inert wave itu maksud dia kena structure tu habis. Satu structure. Satu structure motif, satu structure korektif. Itu satu cycle price. Itu satu price cycle. Diikuti oleh satu lagi cycle baru yang break dan dia tak habis. Idea dia, ini disebabkan momentum, dia adalah sama dengan ini tapi dia panjang sikit. Itu idea dia. Faham? Ini sama dengan hijau tu satu macam ni. Itu idea dia. Lepas tu kita kata dia tak habis sebab dia tak sampai 100%. Kalau dia habis, itu mungkin korektif. A, B, C. Lepas tu jatuh. Meneruskan trend dari sebelah sini. Sebab tu kita akan cuba trade cuma bila berlaku incomplete sequence. Orang kata, ini bukan lawan trend ke? Macam ni. Kalau ini dekat yearly chart, anda sedang tengok breakout ini dalam daily chart. Ini trend ke tak? Simple jawapan saya. Kalau anda kata dekat hourly tadi tengah turun, M15 ni trend ke tak? Simple. Trend adalah siri dan siri tu berlaku dekat sini. Tu dia. Okey. Balik kepada FTSE. FTSE ini masih lagi dalam wave 5, 1, 2, 3, 4, 5. So we are expecting 3 wave correction untuk berlaku. 3 wave correction berlaku. 1, 2, 3, 4, 5. Breakout. 1, 2, 3, trade. Itu dia. Selagi ini tak sampai 100%. Okey.
itulah UK 100. Kita ada untuk apa ni tak sama. Ini tak sama. Trade yang ini FTSE anda boleh trade dia dengan ni. Kenapa? Sebab dia ada higher high. Ini daripada higher high. Ini daripada higher high. Okey. Untuk Japanese Nikkei tadi, ini pun saya tak berapa gemar. Sebabnya saya nak satu time frame atas dia ada trend. Kalau satu ni breakout atas, ini kita boleh trade. Maksudnya dekat sebelumnya dah ada trend. Ini tak. Tapi kalau anda intraday, anda boleh masuk. Untuk dipanggil sebagai hedging area, ni boleh masuk. Okey. Tapi kalau anda swing, anda tak masuk yang ni. Faham tak maksud saya? Kalau satu ni breakout atas ini bukan X ni, atas ini, dan kita dah ada trend, dia menurun dan dia meneruskan trend, dan kita ada trend dalam yang kecil. Jadi dia menguatkan untuk kita trade. Tapi beza dia, macam yang ini higher high, nampak? Ini higher high. Samalah. Macam ini. Macam apa? FTSE ni. Ini higher high. Breakout. Okey. Jadi breakout 3 wave, anda tengok kira balik. Okey, ini reset. Nampak tak? Ini baru. Ini baru kan. Kenaikan ni ada berapa wave? Kalau dia dalam 5, 9, 13, ada jangkakan correction yang besar. Faham tak? Faham tak, Wimon? Kat sini kita ada berapa? Ini apa ni? UK 100. Kita ambil chart kosong. Ni contoh dia lah. Ni contoh. Tak payah buat evaluate. Tak payah. Ni, anda kira je lekuk dia. UK 100. Ni UK 100. UK 100. Okey. Kita ambil lah mana-mana sama ni. Okey. Ni cara dia lah. Cari yang kosong. Tak ada contoh-contoh. Okey. Ni cara dia. Kalau anda nak tahu macam mana nak kira lekuk, nak kira high low, ini reset. Anda akan nampak dekat indikator dia, RSI dia reset. Anda pergilah time frame dia reset. Ini reset. Ini naik dan kita ada reset. Okey, dia ada reset. Ni adalah high, lepas tu dia reset. Okey, cerita dia, ini satu lekuk. Ini satu lekuk. Ini satu lekuk. Okey. Lepas tu kita ada lekuk yang baru. Persoalannya, lekuk yang baru ni kita nak kira 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam mana kita nak kira dia? Cara nak kira dia untuk yang ini adalah ada kira macam ni. Ini 1, 2, kira je. 1, 2, 3, 4, 5. Ni yang dalam. Ni yang dalam dia. Okey. Ini keseluruhannya adalah 1. Adalah 1 yang merah. Jadi kita ada 1, 2, 3. Tapi cerita dia, untuk yang dalam ni, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pergerakan yang dekat sini, kalau dia buat high, pergerakan yang dekat sini akan membetulkan yang besar ni. Ini adalah 3, 4. 3 kat sini, sorry. 3 kat sini, 4. Dia akan membetulkan this whole move. Sebab kenaikan ni 5 wave. Faham? Kenaikan ini 5 wave. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi kalau dia breakout ni, anda tak tunggu kalau dia breakout dia kalau macam ni 1, 2, 3, 4, 5.
Dia turun 1, 2, 3. Jadi, sorry. 1, 2, 3, 4. Ni 3 ni. Tak dapat, dia kecil sangat. Ni 3. 4, 5. Kalau dia turun balik, anda tak trade 1, 2, 3 dia. Kalau dia buat high kat sini, maksudnya dekat FTSE ni, kalau dia break out macam ni, dia break out, anda tak trade 3 wave kecil. Faham? Anda tak trade 3 wave kecil dia. Anda akan tunggu yang besar dia. Kalau ni, anda tunggu yang besar dia. Kalau ini ada incomplete sequence, anda trade. Ya, macam tu. 5, 9, 13. Kalau anda kira yang ni juga, dalam ni ada 5. Lepas tu 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi anda jangkakan satu correction yang besar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tak dapat. Kampung lain. Kita tunggu satu yang komplit. Dia macam ni. Anda tunggu satu cycle. Tiap kali satu cycle 5, 9, 13, dia akan, maksudnya setiap kali lepas nombor ni, dia dijangka akan membetulkan yang besar ni, yang keseluruhan ni. Kalau ini 9, dia akan dijangka, tiap kali yang macam tu, ada jangka dia betulkan ni. Faham? The moment dia sampai equalate, ada jangka dia buat yang besar. The moment dia sampai, 1 dan 2 ni, the moment dia sampai 100, ada jangka dia buat yang besar. Kalau dia buat 1618, anda akan kira yang kecil-kecil dia. Maksudnya 1, 2 kan. Anda tengok 1, 2. Lepas tu dalam ni berkeluk kan. 1618, dia sampai 1618 dan anda nampak dia macam 1. Anda kira yang lekuk-lekuk ni. Kalau dia 5, 9 atau 13 ataupun tambah 4, dia dijangka akan buat wave 4 yang besar. Faham? 3, dia dijangka akan buat wave 4 yang membetulkan ini. Kalau dia belum sampai, dia masih kecil-kecil macam ni. Kalau kita kira dia baru sampai 11 kan. Dan ini lebih 100. Dan anda jangka ini sebagai satu motif. Anda jangka dia akan buat 13. Maksudnya turun dulu, naik balik. Benda ni berulang-ulang. Anda tengoklah dalam semua chart, semua saya buat. Itu yang saya kira. Kalau anda tengok saya kira benda-benda ni. Itu yang saya kira. Saya kira benda-benda ni. Trade bila ada kampung lain dalam struktur anda. Bukan semua lekuk tu tradable. Bukan. Okey. Jadi kita nampak untuk indeks adalah ke atas untuk semasa. We are looking at index sedang masih lagi meneruskan pengukuhan untuk semasa. A bit more, sikit lagi sebelum satu correction berlaku. Yen pair tak ada banyak, yang kita cuma nampak perubahan market JPY. USD JPY dijangka, ini ingat kawasan ni dah sampai equalate. Kawasan ni dah sampai equalate. Jadi kalau anda katakan ini equalate, anda jangka kat sini 3 wave, anda tengok kira dia 1, 2, 3, 4, 5. Ni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau dia adalah sebagai motif, sebagai ni, kalau dia adalah sebagai 3, 7, 11 tu. Faham? Ini sebagai korektif, habis. Ini habis 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang korektif ni dikira 1. 6, 7, 8, 9, 10. Satu lagi. Dan ini akan kuat. Dan nampak tak? Bila tiap kali nombor 11, 3, 7, 11, 15, 19,
Kalau dia belum sampai dekat 100, kita extend dia. Dia dalam kawasan equilibrium. Nampak tak? Yang kecil ni pun dah 11. Yang besar ni pun kalau kita tambah dia adalah nombor jumlah untuk korektif. Dekat sini Dekat sini. Itu dia Ustaz. Ini dalam equilibrium. Anda akan dapati benda ni berulang-ulang. Saya pun tak tahu kenapa. Itulah elite wave. Itu dia. Bukannya anda main lukis je. Orang ramai tu pun lukis je. Itu caranya analisa elite wave. Anda tengok kepada jumlah-jumlah lekuk ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ni 7. X konektor dikira sebagai 1. 8. 8 campur dengan 11 tadi dan seterusnya. Nombor-nombor korektif. 3, 7, 11, 15, 19, 23, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Benda-benda itulah. Ni dia. Ini dalam kawasan support ni tau. Anda akan tukar ini kepada menjadi ni kalau dia break 1618. Kalau nombor dia kata dah turun macam ni. Ni turun. Lepas tu dia naik. Dia turun balik. Ini tak dapat habis kat sini. Dia menjadikan ini 11, 12, 13. 13 kalau kita kata ini korektif dan ke atas, dia tak dapat habis 13. Dia kena buat macam ni. 14, 15. Ingat, 3, 7, 11, tambah 4, 15. Dan dia naik. Kalau dia turun, 15, 16, 17, break up 1618, kita akan jadikan dia sebagai motif. Faham? Ini akan jadi 1, 2, 3. Ni tak dapat nak jadi ni. Sebab 17 nombor untuk impulsif. Anda tengoklah cat semua. Cat semua macam tu. Saya kira benda tu, saya bukan ni 1, 2, 3, 4, 5. Saya kira 3, 7, 11. Itu yang saya kira. Bukannya main shot lukis 1, 2, 3, 4, 5 je. Tu tak dapat. Anda buat elite wave cara tu, itu melukis elite wave. Anda bukannya analisa pasaran. Anda main lukis je. Kalau setakat lukis, semua orang boleh lukis. Letaklah apa-apa nombor kat situ. Faham? Itu yang kita kira. Itu yang equilibrium semua tu. Kau nak faham apa kaitan dia, wave sequence, Fibo, itu kaitan dia. Jadi ini tak dapat habis kat sini. Ini tak dapat habis kat sini. Satu kita jangka dia bawah lagi satu, dia buat low lagi satu. Barulah dia dapat 1, 2, 3, 4, 5 berbanding dengan atas ni 11. Saya tak tahu. Okey. Kita nak tengok dia dalam kawasan kita tak predict truncation, Wimon. Anda tak akan tahu dia truncated ke tak, kecuali instrumen-instrumen lain menyokong. Faham tak? Kita tak akan tahu. Saya akan base 100%. Saya tak akan base 764618. Tak dapat. Sebab itu saya tak predict truncation. Kalau dia ni truncated lah dia. Kalau UJ naik, CAT JPY naik, tapi kena faham, kalau ini naik dan dia bersama dengan kekuatan US dollar, kalau ini pun naik, GU jatuh. Kalau GU jatuh lebih laju daripada UJ naik, GJ masih jatuh. GJ masih jatuh. Faham? GJ masih jatuh. Sebab itu ada nampak saya kadang-kadang saya terpaksa letakkan dia sebagai satu flat. Saya tak suka letak flat. Sebab itu saya terpaksa letakkan dia sebagai flat. Sebab kalau tak, kiraan dia jadi lain. Dalam time frame kecil ni, sebenarnya time frame kecil kiraan dia tak sama. Apa pun anda tak jangka truncation.
You don't predict truncation, Wimon. Anda cuma tahu dia truncate dan confirm truncate bila dia break out. Dalam kawasan ni anda tak trade. Itu je. I assure you, kalau anda cuba untuk trade dalam kawasan ni, it can happen. Dia boleh naik, dia boleh turun. Saya tak tahu. So don't predict truncation. Dia dalam tu je. Dia nombor-nombor tu je. 3, 7, 11, 5, 9, 13, 17, 21. Dia nombor-nombor tu je, biar. Dia nombor-nombor tu je. Tak lari. Tak lari nombor-nombor tu. Kenapa saya tak tahu. Itu yang Elliot kata sifat psikologi pasaran. Bukan hanya wave 1 tu apa, wave 2 tu apa. Kepada jumlah-jumlah lekuk ni. Dan applicable sampai hari ni. Macam mana Muhammad tu berfikir. Okey. So untuk GJ ni saya berminat GJ ni saya berminat untuk long daripada bawah tu. Sekiranya dia buat wave 4. Kalau dia tak sampai, saya tak kejar kat situ. Okay. Cuma dapat kira dia kalau A ni break. Kalau dia tak break, dia naik. Dia break naik lah. Simpan kalau menabung dari umur 2 tahun, insya-Allah dah boleh beli pulau dah. Cincin pun boleh beli kan. Okey, kalau dia break A ni baru kita dapat kira. Sekarang ni tak dapat nak kira, tak tahu. Okey, ni sideway market. Kenapa nak trade DJ? Yang kenaikan ni pun 3 wave. 1, 2, 3. Ini nampak macam 5 wave. So anda tak beli, tak buy, tak sell apa kat sini. Anda tak touch dia. Dia break, kita tunggu bawah. Lain daripada tu, tak minat dia. Itu GJ. AJ pun masih, ini saya letakkan triangle. Ini mungkin 1, 2, kalau betul ini mungkin macam ni lah. 1, 2. Lepas tu kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 2. Faham tak? Okey. Tapi kita tak tahu dia dalam sideway. Macam mana? Kalau tanya saya, dia ke mana, saya tak tahu. Pada waktu ni, seperti yang saya lukis. Dia boleh buat 1, 2, boleh. Tunggu dia buat kerja. Dan ada income risiko, kita trade. Yang dia tak ada, kenapa kita nak trade? Itu dah berjudi. So, jangan sebab JPY kita kata ke atas, AUD aku cari long kat sini. Itu tak dapat. Sebab obviously, structure UCAT tak sama dengan AUD US dollar. Okay. Jadi CAT JPY kita ada position. Ini dah risk free ya. Okay. CAT JPY anda sepatutnya dah ambil partial. Yap. Structure UCAT tak sama dengan AUD US dollar, dengan GBP US dollar, tak sama. Nampak kan? Kita pernah sebut benda tu tak? Ke kanan, tunggu dia ada trend baru trade. Retail trader anda ikut trend. Ikut trend, tunggu ada trend. Tak ada trend, anda nak buat apa? Belajar untuk tak entry. Bukannya buka chart terus entry. Okey. CAT JPY saya ini benda sama. Dia daripada higher high. Dia daripada higher high. 11, kalau anda kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan kita jangkakan dia dah habis. Boleh tak dia turun bawah lagi? Boleh. Ini sebagai 3, ini sebagai 4 dan sebagai 5 ke bawah. Apa pun saya ambil stance yang lebih agresif. Kita jangkakan ini dah habis. Sebab UCAT. UCAT mungkin UCAT
ada kemungkinan, saya tunjukkan apa yang mungkin UCAT. Ini adalah C. Ini adalah B. Nampak? Sorry, ini B. Ini macam ni. Ini 1, 2, 3. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Ini tak perlu berlaku. Faham? Dekat-dekat tu. Kalau ini breakdown ke bawah, ini masih B. Saya masih tandakan macam tu. Saya cuma dapat confirm kalau dia break bawah ini. Bawah ini. Bawah 3 ni. Cumanya saya ambil yang lebih ni. Kalau dia break bawah 5, anda rasa US dollar ke mana? Satu, apa pun anda buat, anda tak pergi long US dollar. Biarpun saya tandakan dollar index ni macam ni. Ini dekat-dekat dia ni. Ingat dengan NZD yang kita sebut semalam. Kalau NZD ni breakout ke atas, daripada bawah ni, kiraan dia adalah motif. Kiraan dia adalah motif. Faham? Sebab sini dah jadi 13. Ni maksud saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kiraan waktu ni adalah kiraan dalam korektif. Kalau dia breakout ke atas 14, 15, itu adalah 5, 9, 13, 17. Itu adalah, dia kena habiskan 16, 17. Faham? Dia kena buat macam tu. Baru, dan ini adalah ke atas. US dollar tak ada dah. Asalkan anda tak pergi long US dollar, anda okey. Selagi anda tak pergi long US dollar, anda okey. Pada waktu ni, dia tak buat lagi. Satu, saya tak lukis dia. Trade apa yang kita nampak. Pada waktu ini tak. Sebab itu UCAT saya tandakan macam ni. Ke atas. Boleh kalau dia breakdown ke bawah. Oh, dah tukar trend? Belum. Saya akan letakkan ini sebagai B. Ini sebagai macam ni. Ini 5. Habis kat sini. Dah tukar trend? Belum. Dia cuma tukar bila dia break bawah ni. Ini sideway. Faham, Imam? Bukannya break invalidation terus kata dia tukar trend. Tak. Tapi sekiranya NZD ni breakout ke atas, dan kita tahu sini 1618, dan itu mengukuhkan pendapat bahawa kita dah tak ada US dollar punya kekuatan. Dan itu boleh menyebabkan gold ni terus naik. Gold dah dekat-dekat. Gold dah sampai kawasan equal leg tau. Gold ni dah sampai equal leg. Dah masuk dah. Nak sampai. Dah sampai dah. Gold ni. Kalau ini breakout 1618, NZD US dollar buat ke atas, UCAT breakout ke bawah, tak ada dah US dollar. Tak ada dah US dollar. Saya cuma tunggu incomplete sequence je, US dollar punya pair. Nampak? Tu yang saya kata semalam, 2 hari lepas ke. Kita trade CAT JPY sebab dia je ada set up. Bukannya sebab Bank of Canada ke, apa ke, bukan. Kita trade ni CAT JPY sebab dia je ada set up untuk kita nak short US dollar. CAT JPY long adalah sama dengan UCAT short. Faham tak? CAT JPY long adalah sama, kalau anda long yang ini, adalah sama dengan UCAT anda short. Kita ambil CAT US dollar
terbalik, sama je. Okey, adalah sama dengan anda pergi, faham tak? Boleh? Nampak? Kita tak trade USD CAD sebab kita jangkakan US dollar masih ada satu kekuatan. Okey? Yang ada set up untuk kita nak shortkan UCAD adalah CAD JPY. Kita tahu dia sama. Nampak tak dekat chart? Dia tak akan satu-satu lekuk sama. Tapi pergerakan dia lebih kurang. Faham? Okey, nampak? Saya harap ini jelas. Of course dia tak satu-satu-satu, tapi kita tahu struktur dia tak lari. Kenapa ni? Oh, lama saya suka conteng-conteng ni kan. Macam-macam dekat chart conteng ni. Okey, kita tahu struktur dia tak lari. Kita tak trade seperti saya sebut USD CAD sebab kita jangkakan satu lagi kekuatan US dollar. Okey, kita nak masuk benda tu. Sebab mungkin US dollar tak naik dah. Yang ada set up, CAD JPY. So, apa dia ada set up? Yang sini. 3 wave. Sama lah. Okay. 1, 2. Lepas tu kita masuk dekat area ni. Ini yang ada set up. Jadi kita masuk yang ni. Boleh? Okey. Lain daripada tu kita ada. Okey. Itu adalah untuk CAD JPY. Jadi kalau anda trade yang itu, alih anda punya stop loss, satu dah tutup. Dia ada 2 position. Satu kita dah ambil separuh, 50%. Satu lagi stop loss anda letakkan bawah ni. Bawah ni. Saya dah terangkan kan? Sebabnya dia punya ni lebih daripada jumlah stop loss dia. Jumlah partial tu, yang separuh position tu, lebih banyak daripada ni. Jadi anda cuma alihkan kat sini. Tak payah letakkan DE. Ni akan loss lah satu position. Satu position win. Jadi kita anggap dia sebagai satu setup. Dia sebagai satu R. Satu kita pecahkan R kita kepada 2. Okey? Ini adalah untuk CAD JPY. Biar dia lah, dia pergi. Bagus lah. Kita nak tengok yang sini nanti berapa jauh. Apa ada benda ni. Okey. Kita nak tengok yang ini nanti. Okey. Wave ketiga dia, berapa jarak dia. Kalau dia 1618, then TP kita akan besar lagi. Kalau tak sampai 1618, then ini tak ada. Ini mungkin pergi jauh tau. CAD JPY. Kalau CAD JPY extend, then saham pun extend. Nampak? Okey. US dollar. US dollar. Ni, ini yang penting ya. Anda nak tengok ni dekat-dekat ni ya. Waktu ni, ini wave 1. Ini 1. Sini dulu. Kalau ini breakout ke atas, okey, kita tahu sini adalah area 161.8. Ada tarik Fibo. Tarik Fibo. Saya tak dapat dah nak tandakan dia sebagai A, B dan C. Saya, the only way kalau saya nak tandakan dia kalau dia breakout ke atas adalah ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini akan 1, 2, 3 ke atas. Jadi kalau ini ke atas, dollar index ni akan break benda ni. Pada waktu ini, dollar index dekat equal leg. Nampak tak semua ni satu cerita? Rosan? Nampak? Dia ni kat equal leg. Kalau ini breakout dan break 1618, anda kira jumlah lekuk dalam ni adalah lekuk adalah jumlah lekuk untuk motif. Anda tak dapat lukis dia A, B dan C.
Satu-satunya cara cuma 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Sebab tu saya letakkan 1618 alert kat bawah ni. The moment dia kena alert, saya akan kira berapa jumlah lekuk dia. Waktu tu tak ada dah US dollar. Kita akan habiskan ini sebagai W, X dan Y. Faham? Kita akan habiskan ini sebagai A, B, C, W. X, A, B, C, Y. Tak ada dah dia ni. Sebab itu anda tak pergi long US dollar. Apa pun. Tak, anda tak pergi long dia. Ni sebab dia. I hope semua ni amat clear. Sebab tu anda tak pergi short gold. Anda tak pergi short gold daripada sini. Jangan. Jangan pergi short gold. Ni Zul tanda ke bawah ni boleh short ni. Jangan. Ini boleh lonjak 1, 2, 3, 4, 5. Sia-sia je. Anda dah tengah long nampak Zul letak ni nak short aku keluar. Tak. Saya dah pesan. Minggu lepas saya dah pesan. Kalau anda dah long gold minggu ni. Kalau anda dah long gold daripada sini ataupun sini. Anda hold dia gold. Ini boleh pergi jauh. Anda keluar separuh, ambil separuh profit anda. Dan anda ambil risiko yang dia dah pergi jauh lagi. Kalau anda hold dekat sini, hold daripada sini, kan, dan dia pergi, anda tak akan jumpa harga gold 1780 ni lagi. Faham tak? Kalau level ni pergi, kita sedang bercerita mengenai ini tau. Kita sedang bercerita mengenai WX, Y, 4, dan ini pergi sini. Mana weekly saya? Ini. We are talking about 2000 lebih. Anda tak jumpa gold pada harga tu dah. Faham maksud saya? Ini yang sini. Kalau anda kena BE kat sini yang anda tak rugi tetapi hilang potensi, kalau ataupun anda ambil profit $50 kat situ, yang anda hilang potensi untuk gold pergi another $1000, fikirkan apa yang anda buat. Faham? Anda kalau ataupun anda kena BE, sedangkan dia ada potensi untuk pergi 2009. Faham maksud saya? Okay, gold, silver, tu yang saya cuba juga untuk masuk GBP AUD. Nampak saya cuba untuk masuk Euro AUD. Faham tak kenapa, Wimon? Faham, Rosan? Kenapa saya duk cuba untuk masuk Euro AUD ni semua? Sebab kalau betul US dollar lemah, we are looking at ini. Ini. Wave 3. 3 dalam 3. Sebab itu saya duk cari benda ni. Kalau dia ada bounce dia, saya masuk. Bounce dia saya cuba masuk. Untuk Euro, AUD, benda-benda ni. Saya cuba untuk masuk. Okay, kalau dia trunket kat sini, dia break out 5 wave, trade. Ni, try untuk tengok daripada sudut time frame besar. Apa yang anda nampak? Pergi time frame besar, tengok apa yang anda nampak. Jangan cuma tengok 1 hour, hidupku matiku kat sini. Tak dapat. Anda kena tengok dia apa sebenarnya jadi kat time frame besar. Dan anda faham apa yang anda sedang lihat. Jangan cuma tengok, oh Zul letak H1. Letak H1 je. Saya rasa saya macam nak buang H1. Sebab ramai yang terperangkap dengan H1. Cuba untuk trade time frame kecil dan tak lihat di time frame besar apa sebenarnya anda lihat. Try tengok di time frame besar what actually anda sedang tengok. Jangan cuma terperangkap dengan setiap lekuk ni 5 breakout trade. Breakout tak. Anda kena tengok apa sebenarnya time frame besar. Tak dapat. Kalau anda nak pakai elite wave, kalau anda try untuk trade setiap lekuk, saya jamin anda gagal. Saya berani bagi jaminan anda gagal. Dia tak dapat dipakai. Anda akan kecewa dengan elite wave. Anda akan kecewa dengan. Seriously. Okay.
Ada soalan, apa yang kita tengah tunggu adalah kepada whether gold ni, whether dollar ni, apa sebenarnya dollar nak buat sekarang ni. If dollar break out, that's it. Break out ke bawah. So, kalau dia break out ke bawah, nampak daripada B ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau anda ambil daripada belakang, 7 campur 5, 12 campur kat sini 13, itu nombor, faham tak? Ni. Kalau dia break out ke bawah ni, turun ke bawah. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu nombor motif. Tak, masalahnya ramai yang guna, dia tak tengok time frame besar kan. Cuma nak try trade H1. Saya jamin anda gagal. Saya berani bagi jaminan anda gagal. Kalau anda cuma tengok H1, bukan H1, tak refer time frame besar. Saya jamin kalau anda guna benda ni, anda gagal. Saya berjanji kepada anda gagal. Faham? Anda kena tengok, okey, H1, H4 apa Apa saya buat? Daily apa? Anda kena tanya soalan tu. Bukannya H1, ni buy, ni sell. Tak dapat. Saya jamin anda gagal. Saya berjanji anda gagal. Kalau pakai, cuma tengok H1, ni ada blue box, trade. Tak dapat. Anda kena tengok di time frame besar, apa dia buat? Apa sedang berlaku. Faham apa kalau break ni? Ni count dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Okey, itu adalah nombor untuk motif. Anda akan tunggu 3 wave besar, break out 5 wave, dan kita akan ada US dollar yang lemah. Asalkan anda tak ingat kita berada dalam equilibrium area. Itu cerita hari ini Cerita hari ini, dan kebetulan kita ada, kita ada ECB pada malam nanti. Ni something yang boleh kita tengoklah apa impact dia kepada US dollar. Nampak every time kan, bila price berada dekat equilibrium, cantik-cantik kat support resistance kan, kita akan nampak ada je news waktu tu. Ni adalah something yang berulang dalam market kan. Something yang berulang. Okey, jadi saya savekan dahulu market outlook. Apa yang kita tengok adalah benda-benda tadi yang kita cerita. Some of it adalah yang lebih besar. Maksudnya kepada time frame yang lebih besar. Jadi saya tak sentuh dulu. Sampailah price tu dekat-dekat sampai kat sana. Petang nanti kita tengok. Okey, anda boleh lihat market outlook dekat Discord. Kita berhenti lihat dulu. Ingat Indian dollar, US dollar ni. Tengok yang tu nanti. Kita berhenti lihat dulu. Kita sambung balik selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simple. Oops. Okey. Saya letak kat sini lah. Apa yang kita jangkakan adalah benda ni. Kita menjangkakan bahawa pergerakan di indeks akan berterusan dalam series of 4-5-4-5. Maksudnya dia tak trading, tapi dia ke atas. Ini adalah untuk indeks. Ini adalah untuk indeks. Dan kita jangkakan untuk dolar dalam kawasan support. Dan daripada sini dia akan membuat lantunan. Ini adalah untuk dolar. Jadi ini bermaksud untuk yen pair akan melakukan correction ke bawah. Ini adalah untuk yen pair akan melakukan correction ke bawah. Ini adalah untuk yen pair ke bawah. Masih dalam correction ke bawah. Sekiranya dolar ni pecut ke atas. But sekiranya dolar, ini adalah untuk view 2. Sekiranya dolar breakout 1, 2, 3, 4, 5, breakout kawasan ini dan breakout 1618, itu boleh menyebabkan, bergantung kepada movement USD JPY,
Anda lihat bila ini breakout, anda lihat USD JPY dahulu. Pada awalnya, yen pair ni akan membuat penurunan dulu. Okey, dia akan menurun macam ni dulu. Tapi lepas tu dia akan dijangka akan menaik. Sama dengan dollar pair. Okey, dan itu boleh menyebabkan indeks extend dalam wave 3. Extend, wave 3 extension. Jadi ini dua view. Pada waktu ini saya sedang letakkan yang merah sebab itu yang kita sedang perhatikan. Itu yang sedang kita perhatikan. Ya. Jadi kalau dia break out dolar tu, sebab kenapa kita cerita pasal dolar, sebab dia yang sampai dekat support area. Dia yang sampai dekat support area. Kita tahu some of indexes dah memang dalam equilibrium area. Ya, sebelum ni dah tahu kan. Sebab itu kita nampak indeks tu tak tentu, sekejap naik, sekejap turun. Dia dah sampai dekat apa? Dekat, ingat tak US 500 tu dulu Rostan? The moment dia sampai kan kita nampak market dah tak tentu kan. Masa dia belum sampai kita senang je. DAX senang je, direct je dia punya trend kan. Itulah dia. The moment sampai anda akan nampak market start roll over, dia buat kerja gila ni. Sama dengan DXY waktu ni. Sebab itu jangan trade dollar index, jangan trade dollar pair dahulu. Tunggu ada ni ada equilibrium, ada incomplete sequence, dia ada trade dia. Boleh kan? Okey, saya akan tukar kepada view hijau ni bergantung kepada New Zealand dollar, bergantung kepada mana-mana dollar pair yang ada 1618 breakout dan jumlah count dia adalah count untuk motif. New Zealand dollar seperti saya terangkan semalam, saya tak tukar sebab count dia masih korektif. Jumlah count dia, kalau kita habis pada tempat semalam, tak dapat. Okey, ini dua view. Kita ambil langkah lebih agresif dengan masuk cat JPY dan masuk indeks awal sikit ya. Tapi tak dapat buat apa lah. Kalau dolar indeks jatuh ke bawah, dan expect ini untuk jatuh dahulu, tarik, tunggu satu support area, anda tarik masuk balik untuk indeks. Untuk right wave 3. Ini dua view yang kita ada. Okey, kalau tak ada soalan, kita masuk kepada topik kita petang ini, iaitu kepada musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda. Dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Ya. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan. Saya dapat lebih daripada 20 tahun. Kita lihat apa yang ada dalam pasaran untuk semasa. Ya. So, secara besarnya sentimen pasaran mula kembali lebih, pada awal sesi Asia tadi lebih positif. Kita ada Nikkei yang ditutup lebih tinggi, 2% lebih tinggi ya. Biarpun kita ada lebih banyak kawasan dekat Jepun tu dia lockdown balik, tetapi kita nampak dari sudut teknikalnya untuk topik untuk Nikkei, untuk indeks Nikkei sampai ke kawasan support. We are looking at more positive move, tapi tak ke mana untuk indeks dekat Eropah semasa, dan nampaknya kat US punya indeks mula lebih lemah untuk semasa. Everything market tengah tunggu untuk ECB pada 7.45 nanti, di mana pasaran menjangkakan ECB akan mengekalkan polisi sedia ada. Nak tengok apa pendapat. Ingat, April ni dia tak ada untuk projection material. Dia tak ada makroeconomic punya projection. Dia cuma makro, maksudnya jangkaan dia kepada keadaan ekonomi lah. Itu cuma keluar bulan 3, bulan 6, bulan 9, bulan 12. 4 kali setahun. Jadi yang petang ni dia tak keluarkan projection dia. Dia akan, ini basically adalah satu revision. Revision kepada polisi sedia ada lah sama apa dia punya pandangan, dan sekiranya perlu ditukar sikit. Biasanya
yang bulan 4 ni dia tak ada tak ada pertukaran unless kita ada something yang major dalam market lah. So pasaran menyangkakan bahawa ECB akan mengekalkan polisi sedia ada dengan mengekalkan bahasa yang lebih neutral, kepada pasaran. Jadi saya tak nampak banyak kesan dia kecuali ada kejutan lah daripada ECB. Untuk sesi US malam nanti, masa tu kita akan ada new housing price untuk Kanada, dolar, US kepada unemployment claim, dijangka angka untuk mereka yang hilang pekerjaan dijangka akan meningkat sedikit berbanding minggu sebelumnya. Lain tak ada, lain saya tak nampak anything besar. Besok yang besar ni, besok sesi saya jam 3, kita akan nampak a few reaksi pasaran pada masa Asia besok, iaitu kita ada untuk Australia punya composite PMI, manufacturing dan services. Kita ada untuk Jepun punya manufacturing PMI serta data daripada sudut National Core CPI. National Core CPI ni tak banyak move JPY. Disebabkan kita ada untuk Tokyo Core CPI dah keluar awal. Jadi kalau kita tengok Tokyo Core CPI adalah lemah tapi tidak selemah bulan sebelumnya, negatif 0.1. Jadi kita jangkakan untuk Core CPI ni untuk Jepun dijangka akan ada peningkatan sedikit, negatif 0.2 lah, peningkatan lah banding dengan sebelumnya 0.4. Okey, dia slow down tapi tak slow down seteruk. Jadi data tu lebih bagus lah, bukannya meningkat tapi dia lebih bagus lah. Lain daripada tu belah petang waktu Eropah. Ni yang penting, besok kita nak tengok pembukaan kuartal kedua, bagaimana aktiviti ekonomi. Ni data paling awal mengenai aktiviti ekonomi untuk kuartal keempat. Ini boleh shape apa hala tuju untuk 3 bulan tau, data ni. Data ni ini boleh shape apa keadaan, apa sentimen pelabur untuk 3 bulan. Sebab ini data paling awal untuk kuartal keempat. Jadi besok yang besar ni. Okey. Jadi market menyangkakan untuk services PMI masih lagi lemah, manakala untuk manufacturing dijangka akan terdapat penurunan sedikit berbanding bulan sebelumnya. Basically pasaran menyangkakan kuartal kedua akan bermula dengan lebih perlahan. Itu basically apa pendapat pasaran. Kecuali untuk US, sebabnya untuk US kita ada yang dana bantuan tu mula diberi pada bulan 3. Bulan 4, jadi kita mula nampaklah kesan dia bulan 4 ni. Yang Joe Biden, duit daripada Joe Biden tu, dia akan mula diberi pada, dia dah mula diagihkan. Tu yang kita nampak jangkaan pasaran lebih kuat, lebih tinggi. Jadi maksudnya market menjangkakan ekonomi yang lebih baik pada pembukaan untuk kuartal kedua dekat US. Dan juga untuk UK, sebabnya kita ada few ekonomi dah mula dibuka balik selepas lockdown. Dekat France ni, dekat Germany pun kita masih ada lockdown. Tu yang kita nampak data ni dijangka lebih lemah. Kejutan dia kalau dia lebih tinggi. Okey. So kita tengok dekat chart apa yang kita nampak untuk semasa. Jadi untuk indeks, waktu kita nampak indeks untuk US punya indeks outperforming. Sekiranya ini break up ke atas, kita trade. Kalau ini breakout ke atas, okey, ini breakout ke atas, anda boleh trade dia. Okey, 1, 2, 3 anda boleh trade dia. Ini adalah untuk US 500. Kalau dia breakout ke atas, lain daripada tu tak ada. Kalau dia satu daripada tu, lain daripada tu adalah kalau dia buat double. Maksudnya dia naik, lepas tu ini buat ABC, lepas tu 1, 2, 3. Dia tak breakout ke atas, dan kita trade kat sini. Either one, itu US 500. Ini view kedua. Okey, either dia buat yang pertama breakout, lain daripada tu kalau dia tengah-tengah ni anda tak masuk. Itu adalah sideway market. Dia boleh buat apa saja. Okey, either one.
Kita cari peluang dekat sini ataupun dekat sini. Kalau dia break up ataupun dia buat penurunan. Lain daripada tu, jangan. Itu sideway market, tak ada trend. Ini bukan enter tengah-tengah ni, tak ada trend. Itu US 500, Germany US 30 pun sama. Sekiranya kita ada higher high. If higher high berlaku, ini mungkin extend lagi, saya tak lukis lagi. 1, 2, 3 ada trade. Ataupun dia buat benda ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3 flat, 1, 2, 3 kita long. Wassalamualaikum. Okey, kalau dia buat benda ni kita trade dia. US 30. Kalau dia buat higher high, ada tunggu yang lebih besar 4. US 30 I would rather kalau dia buat double. Kalau dia buat double itu lebih senang nak trade. US 100 semuanya belum ada buat higher high, nampak? Sebab tu kita jangkakan mungkin dia buat double. Masih ada kemungkinan untuk buat dia buat double. Kalau dia buat double kita long dia. DAX pun sama. Jadi tak ada lagi yang buat double. Ini ada kemungkinan untuk dia buat 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia buat benda ni kita long daripada sini. Faham? Ingat sini ada 5 wave kan? Sini ada 5 wave kan? Sini lebih 1618 kan? Jadi saya rasa ini akan buat ke bawah. Tapi apa pun belum ada lagi, kita masih jangkakan ke atas. Jadi apa pun anda tak short dia. As long as anda tak short dia, anda okey. Kita ada Jepun punya pasaran saham yang recover pada hari ini. Tapi setakat ini movement dia adalah dalam sideway. Ini bukan higher high. Ini bukan extreme. Kalau dia buat ke bawah lagi, kita trade. Kalau dia buat ke bawah, ini wave 4. Okey. WXY, WX, satu lagi. Ini A, ini B, ini C. Ke bawah. Kalau dia ke bawah, kita trade. Kalau tak, ada tunggu dia break out ke atas. Itu adalah untuk Nikkei. Jadi Nikkei tak ada apa-apa. FTSE pun sama, tak ada apa-apa. Ini mungkin FTSE menunjukkan ini kita sedang buat wave 2. Ini adalah untuk FTSE. Maksudnya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Kalau betul FTSE buat 1, 2, 3 macam ni, ini bermaksud dekat sini, dekat DAX contohnya, akan buat yang ke bawah tau. Ini akan buat macam ni. 1, 2, 3. Dan naik balik. Apa pun ada tak trade ini. Kecuali dia buat 5 wave breakout. 5 dan 3 wave anda long. Okey, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. FTSE tadi menunjukkan kita dah memulakan correction. Dah memulakan correction ini. Kalau kita tengok structure dia, ini adalah kepada RSI dia. Ni dah breakout trend. Dah breakout trend. So ini mungkin wave 2. Ini adalah untuk FTSE dan kita ada untuk IBEX. Sekejap IBEX menunjukkan 2 ni habis. There is a possibility untuk dia buat 1 lagi. Ini mungkin berlaku. 1 lagi ke bawah untuk IBEX. Mungkin masih ada 1 lagi ke bawah. Ataupun ini adalah 1, 2. Macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ini lebih kemungkinan dia. Tapi apa pun ada kat trade ni kasut. Tak ada sikun. Ini tak ada sikun. Sideway market. Trade bila ada sikun. Trade bila ada sikun. Lain daripada tu jangan sentuh dia. Ada soalan untuk indeks. Jadi indeks kita cari cuma 2. Sekiranya dia buat double, jatuh sekali lagi daripada semasa, kita akan trade wave 4.
Okey, ataupun dia break out, ada tunggu 3 wave yang dalam. Dia wave 4 ni. Yap. Ni tengah ni. Wassalamualaikum. Ini tengah, dia tak ada apa-apa lah. Ini tengah lengkapkan 5 wave. Ataupun dia turun ke bawah. So, ini tempat yang tak ada apa-apa. Tak ada satu pun indeks yang ada high semasa. Tak ada semua. Semua tak ada. So, index stand on the side. Semua. Everything. Tak ada. So, index tak ada apa-apa. Yen pair. Interestingly, USD JPY berada dalam kawasan equal leg. Ini adalah USD JPY. Okey. Berada dalam kawasan equal leg. Ini adalah untuk USD JPY. So, kita nak tengok sebabnya JPY ni US dollar ni suspek tau. Dia kuat ataupun dia masih ada kelemahan dia. Sebabnya kita jangkakan dia masih ada naik ke atas. Berpandukan yang time frame daily ni kita ada incomplete ke atas. Cerita dia, adakah B ni habis ke tak? Dia mungkin buat benda ni. Ini boleh berlaku. Untuk USD JPY ini mungkin berlaku. Kalau ini berlaku, inilah kelemahan US dollar. Ini kelemahan US dollar. Sini kita nampak 3 wave. 1, 2, 3. Okey. Tapi the thing is, sini kita dah dalam kawasan support. Ni kawasan support Sikit le long. Asalkan jangan short. Kalau untuk teknik saya tak ada entry. Okey. Ini adalah kawasan support dia untuk USD JPY. The thing is, kalau kita ada breakout ini, ni soalan dia sekarang. Kalau ikut plan kita, ini akan naik ke atas. Boleh long tak? Ini bukan long. Ini tak ada long. Ini bukan high. Ini bukan high. A ni bukan high. Kalau A ni breakout daripada ni, W ni kita boleh long. A ni bukan ni. Ini sideway. Kalau A ni breakout daripada W, B ni anda boleh long. A ni tak ada apa-apa. Ni sideway. Biarpun dia 5 wave. Baru satu structure. Belum ada siri. Soalan dia, B ni habis ke tak? Tu soalan dia. B ni habis ke tak? Sekiranya ini breakout, itu dah tukar trend? Belum. Kalau dia breakout, ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita mungkin ada zigzag sebelum dia naik balik ke atas. Okey, kalau itu berlaku, kita nak tengok whether ini disebabkan oleh kelemahan. Maksudnya ini, penurunan kat sini. Adakah dia disebabkan oleh kelemahan US dollar ataupun kekuatan JPY? Ada kesan dia. Sebab kalau ini breakout dollar index yang sedang berada dalam kawasan support, sama juga area equal leg juga. Ini pun berada dalam kawasan equal leg juga. Sekiranya USD JPY break down ke bawah, dollar index breakdown ke bawah, itu bermakna ini kejatuhan ini disebabkan oleh kelemahan. Saya tulis kat sini If USD JPY breaks 161.8, number 1, DXY breaks 161.8, itu adalah USD weakness. Okey. Sekiranya 2 DXY does not break 161.8,
When it itu adalah yen strength. Okey, apa kesan dua benda ni? Sekiranya USD JPY break 1618 dan kita dapati dolar indeks break 1618, itu adalah dolar punya weakness. Jadi sekiranya kita ada dolar punya weakness, ini bermaksud dolar pair, dolar pair adalah kukuh. Dolar pair, baik, dolar pairs. Ini adalah dolar pairs punya kekuatan. Anda akan nampak yen pair akan ikut pergerakan dolar pair ke atas. Tapi dia tak sehebat, tak mempunyai momentum setinggi dolar pair. Pada masa yang sama, kita akan ada indices yang akan bergerak sideways ke atas. Maksudnya 4545. Itu adalah fixed dynamic bersama dengan negatif US dollar. Faham? Sekiranya USD JPY jatuh, dolar indeks macam ni bergerak naik ataupun dia stay je dalam ni, tak break 1618, dan itu adalah yen punya kekuatan. Dalam keadaan itu, yen pair jatuh, kita akan ada indices jatuh, kita akan ada dolar yang sideways. Dalam keadaan ni, anda tengok USD JPY ni buat apa? Kalau dia naik seperti yang kita tadakan, then kita akan ada seperti yang kita lihat sekarang, fixed dynamic bersama dengan satu lagi kekuatan dolar. Okey, itu original kita. Tapi kalau ini break, dua senario dia, kita tengok dolar index. Itu kunci dia. USD JPY break level ni, dan anda tengok dolar index. Kalau dolar index jatuh, itu adalah dolar punya kelemahan. Tapi kalau dolar index ni sideways, itu adalah yen punya kekuatan. Dan index anda tengok ke mana. Faham? Itu market correlation. Itu market dynamic. Dan kita pada waktu ini saya tak tukar dia. Pada waktu ini kita masih kepada view ini, kepada view ini. Ni kita masih kepada view ini. Saya tak dapat nak pergi kecilkan. Kepada view ini, kepada ke atas. Sebab ini baru sampai equilibrium. Jangan overreact. Ni dijangka ke atas. Kalau ini ke atas, USD JPY, dan kita akan ada fixed dynamic di mana yen pair akan akan berjumpa satu support dan naik balik. Itu je. Tak ke mana. Yen pair akan lebih sideways sampailah dia jumpa satu support dan naik balik. Okey, tak ke mana. Seperti yang kita tandakan sekarang. Ini hampir nak break tau. Tapi kalau ini break, ini cuma satu, ini cuma dua. Tak ada apa pun. Okey. Jadi kita akan ada GJ yang ke bawah dalam wave 3. Kalau dia jatuh semasa. Tak ada apa-apa. Untuk AUD JPY kita jangkakan satu lagi. Ataupun ini dah henti. Sekarang ni saya tak tahu, tak ada sekuen. Saya tak tahu. Dia boleh buat apa sahaja. Boleh tak dia naik terus? Boleh tak dia turun terus? Boleh tak dia sideways? Boleh? Saya tak tahu. Ini tak ada sekuen. Ini sideways market. Okey. CAD JPY. Keadaan dolar JPY disebabkan oleh pergerakan dekat keadaan dolar
I'm looking at ini mengukuh. UCAD akan lebih sideways. Pada masa yang sama kita akan ada JPY, USD JPY yang naik menyokong kepada CAD JPY. Sekiranya itu berlaku. Okey. Ini adalah untuk CAD JPY. Ada soalan untuk JPY pair? Kalau ini break, ini tak ada apa-apa. Ini cuma 1, 2, ini 2. Dan ini adalah 1, 2, dan kita sedang buat 3 dalam 3. Okey, ini adalah untuk GJ. Okey. Kalau tak ada soalan untuk yen pair, kita tengok kepada dolar. Seperti saya sebut tadi, dolar index berada dalam kawasan support. Pada waktu ini penurunan dia complete 11 swing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okey, 11 swing. Okey, dan kita jangkakan at least movement dia dalam 3 wave. Kalau dia jatuh lagi daripada semasa, ini tak dapat dan kalau dia jatuh dalam semasa, kita akan extend. Kalau dia jatuh, kita akan buat macam ni. 1, 2. One of this, that one kita extend. Okay. So ini masih jadi B. Tapi kalau dia lebih daripada 1618, if itu berlaku, then saya akan tukar ini kepada motif. Provided nombor jumlah lekuk dia 5, 9, 13, 17, nombor-nombor motif. Pada waktu ini masih lagi 11 wave. Maksudnya dia dalam korektif dan kita jangkakan dia bergerak ke atas. Okay. Itu sebabnya New Zealand dollar ni kita masih lukis macam ni. Biarpun dia sampai 1618, disebabkan jumlah lekuk dia adalah korektif. Itu sebab dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau dia buat 12, 13, okey. Then kalau dia terus turun 1, 2, 3, ini adalah ke atas. Kalau dia buat macam ni, ke atas, contoh dia buat ke atas, break, itu belum tau. Kalau dia buat macam ni, dan ini ke bawah. Sorry. 11, 12, 13, 14, 15. Ini masih lagi satu korektif. Dan jatuh ke bawah. Ini kita boleh ubah apa sahaja dalam ni. Ini A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi itu masih lagi ke bawah. Kalau dia buat ke atas macam ni, dan terus buat 1, 2, 3, tak cukup satu lagi ke atas, ini adalah ke atas. Jumlah lekuk dia, sebab itu saya AZD US dollar, biarpun ini dah cecah 1618 dah lebih, saya tak tukar dia kepada motif. Saya masih tukar dia, masih tengok dia sebagai korektif. Itu sebab dia. Kalau kita zoom up lagi, itu baru 3 wave. Kalau kita zoom up lagi, itu baru 3 wave. 3 wave. Ataupun 7. Depend kepada time frame yang anda tengok. Okey. Jadi, at the moment, kita keep kepada dolar untuk satu lagi ke atas. Kalau USD JPY tadi break, then anda tengok dolar index. Pada waktu ini, untuk dolar pair, anda stand on the side. Anda tak trade dia.
Pada semasa dia tengah react daripada equate, tapi reaction dia nampak ini nampak macam 5 wave. Ya. Kalau dia 5 wave, ini 3, ini naik balik ke atas. Sama dengan apa, dengan ini diagonal ini diagonal. Tapi memang saya akui anda kena ada satu kaedah untuk uruskan. Maksudnya keluar separuh, keluar lagi biar kan. Benda tu lah. Satu, kita ada 2 entry macam dalam trading kita kan. Kita ada 2 entry. Satu dah tutup. Macam CAD JPY dia. Satu dah tutup. Satu tutup, satu lagi ni. Okey, kalau dia buat benda ni, kita entry dia. Kalau dia buat dekat sini, dia buat 5 dan nampak 5. 1, 2, dia weekly 3, 4, 5. 1, 2, 3, dia break lagi 5. Benda sama. Entry dia kat sini. Sebab harga ni mungkin tak nampak dah. Ya? Dia balik ke sini, kita long ke sini. Exit complete. Tapi memang cantik, saya tahu. Yang kita punya entry pun dalam ni kita hampir kan, tak kena. Nak buat macam mana? Okay, biar pun dia buat macam ni, tak apa. Jangan peduli dengan noises macam ni. Jangan peduli. Ada tahu kepada structure. Pegang yang tu je. Dia kalau duk tengok, tak tahan tu. Lepas tu duk tengok balance berapa. Ui, banyak. Itu tak tahan. Saya pun kalau buat benda tu kan, duk tengok. Cara dia paling simple. MT4 ni jangan tunjuk benda ni. Kan, tutup. Dah. Trade yang ni je. Tengok chart je. Tu cara paling mudah. Jadi anda tak tengok balance tau. Orang kadang-kadang dia kata trade price action, tapi dia tengok balance. Tu masalah kan. Tengok balance, tak tahan. Dia nak tekan saja. Dah untung nak keluar cepat. Rugi tak nak keluar. Yes, complex exit. Simple entry, complex exit. Okay. Ini untuk gold. Silver also the same outlook. We might see ini dah habis. Kita mungkin tengok ini macam ni. Kalau ini macam ni, betul lah Abang Syukur keluar. Sebab, ingat, gold dengan silver ni, dia berada dalam kawasan equilibrium. Ni dalam equilibrium. Ini dia berada dalam equilibrium. 1, 2. Ni dalam equilibrium. Ni dalam kawasan equilibrium. Ada Pian. Tambah depo Pian, tambah depo. Ini dalam equilibrium. Jadi cerita dia dolar tadi ya. Dia memang kita Bang Syukur saya tahu dia ada cara keluar. Cumanya psikologi kita duk tengok kan. Boleh ni tutup ni dah banyak ni kan, dan dia turun kan, kang dia turun. Sebab itu tutup yang tu. Okey. So apa-apa pun gold dengan silver anda tak buat apa pada ni. Stand on the side. Kenapa ingat tak saya tunjukkan chart ini. Kenapa gold anda tak pergi short adalah sebab ini. Ini sebab dia. Chart ini. Gold dah sampai equilibrium dan react dalam 5 wave. Saya tak nampak gold ni, gold lemah tau. Saya tak nampak gold lemah. Ini dah sampai equilibrium dan dia dah buat 1, 2, sikit lagi. Saya tak nampak gold lemah. Area ni kalau break, that's it. That's it. Dolar habis. Gold melayang. Buat benda ni. Pian tahu cara buat ni. Gold buat macam ni. Kan macam dalam ni. Ini guna ratio. Tekan yang ni lah.
Like je, biar kan. Ada masa mula-mula trend tu terbentuk, dia akan, wave satu, dia akan payah je nak pergi. Tapi bila dia pergi, biar je lah. Yang kita nak tutup awal untuk bergeletar. Tapi cerita dia, masing-masing kita ada cara sendirilah. Tapi ikut satu cara. Boleh create. Boleh create macam ni. Ini antara ratio-ratio yang saya gunakan. Ini sebabnya gold jangan sell. Ini sebabnya mana? Ini mungkin buat 1, 2, 3 kan, ke bawah lagi, tak tahu. Tapi pada waktu ini, dia dah sampai equal leg dan dia react. Ya, dia dah react. Masih belum biasa. Ambil masa, tak apa. Ambil masa. Bagi mereka yang biasa swing hari-hari, yang biasa trade hari-hari kan. Kalau nak swing tu dia tak biasa. Memang. Dia tiap hari buka chart, dia nak entry. Itu ambil masa nak tukar. Memang ambil masa. Okey, jadi apa juga trade plan, apa juga trade idea pada waktu ni ada dalam ni. Tak ada perubahan. Malam nanti dalam jam lewat sikit, 11.30 saya akan update chart lagi. Bukan apa, lepas makan, lepas lipat sejadah, lepas makan lagi, minum, makan lagi kan. Lepas tu tergolek. Lepas tu nak update chart lewat sikit malam ni. Ambil masa. Lewat sikit 11.30 baru saya updatekan chart ni. Okey, dengan market outlook ni Sabar Ustaz. Okey, jadi lampu dalam satu sistem, dagangkan sistem anda yang tadi tu dah ada dalam Discord, download dekat Discord. Lewat malam nanti baru saya update chart dengan ni 11.30 malam nanti. Okey, insyaAllah berjumpa lagi pada esok sesi saya seperti biasa, petang dan juga petang 2 sampai 4, 5 sampai 6 seperti biasa. Thank you. EJ entry bulan Januari pun duduk terlihat lagi sampai hari ni. Kalau yang ada itu jangan tutup. Saya dah bagi tahu jangan tutup. Saya tutup sebab saya guna time. Jangan tutup. Anda cuma manage saja. Cuba manage. Okey. Selamat berbuka semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab ini 1618 ni. Itu sebabnya. Itu je sebabnya kita ni. Kawasan ni. Ni 1618. Kalau tak, kita dah kata ke bawah. Itu je sebab dia.